Assalamualaikum dan salam bahagia bersama kami dalam Fokus hari ini edisi 4 Januari 2016. Saya Zawaz Yusof. Dan saya Deti Zaidi, antara paparan utama yang telah kami sediakan untuk anda pada malam ini. Paparan utama Fokus hari ini 4 Januari 2016. SPRM Nafi Abu Qasim diarah meletakkan jawatan. Mercedes-Benz Malaysia hari ini mengumumkan tidak akan menaikkan harga bagi seluruh kenderaannya. Hubungan Iran dan Arab Saudi tegang, pemimpin dunia Arab cari penyelesaian babitkan ulama mazhab. Tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun mensasar untuk melahirkan kira-kira 51,610 usahawan di seluruh negara pada tahun ini melalui bantuan pinjaman berjumlah 600 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Baharom Embi berkata langkah ini diharap dapat membantu usahawan kecil memajukan perniagaan sekaligus merancakkan lagi sektor keusahawanan di negara ini. Datuk Baharun Embi berkata sejak mula diperkenalkan pada tahun 1998 sehingga Disember lalu iaitu pada tahun 2015, Tekun telah memberi pinjaman mikrokredit berjumlah 3.8 bilion ringgit kepada 337,090 usahawan kecil di seluruh negara. Dia berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Mento-Menti Makanan Laut Bergerak dengan kerjasama syarikat pembekal makanan laut Bumi Services Sdn Berhad di Subang hari ini. Pesuruhjaya Polis Sabah yang baru, Datuk Abdul Rashid Harun akan meneruskan perintah berkurung yang dikuatkuasakan di perairan Zon Selamat Sabah Timur atau S-Zone membabitkan 7 daerah iaitu Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Sempurna, Tawau dan Beluran. Abdul Rashid yang juga bekas Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom dilantik menggalas jawatan nombor 1 kontijen Polis Sabah itu berkuat kuasa hari ini bagi menggantikan Datuk Jalaluddin Abdul Rahman yang dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Integriti dan Pematuhan Standard GIPS Bukit Aman pada 31 Disember lalu. Abdul Rashid berkata perintah berkurung yang dilaksanakan sejak Julai 2014 perlu diteruskan kerana majoriti masyarakat khususnya di kawasan S-Zone masih memerlukannya. Katanya pada sidang media selepas majlis serah terima tugas di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah di Kota Kinabalu sebentar tadi. Abdul Rashid sebelum ini bertugas sebagai Komander Eskom sejak awal Julai 2014. Dalam pada itu beliau berkata kerjasama dengan Eskom akan diteruskan bagi meningkatkan keselamatan dan keamanan di negeri itu. Kerajaan Negeri Melaka memutuskan mengharamkan penjualan dan penggunaan rokok elektronik dan vape di negeri itu yang akan berkuat kuasa dalam masa terdekat. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun berkata keputusan itu diambil selaras dengan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan penggunaan rokok elektronik dan vape adalah haram. Bagaimanapun, Idris berkata susulan keputusan itu nanti kerajaan negeri akan membantu pengusaha atau peniaga vape di negeri berkenaan terutama mereka yang telah mendapat lesen penjualan vape daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Sebelum ini, media melaporkan MBMB telah mengeluarkan lebih 20 lesen perniagaan kepada peniaga yang menjual rokok elektronik dan vape. Sementara itu, Mufti Melaka Datuk Dr. Muhammad Muhadis Yassin berkata, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Melaka yang bersidang pada 10 Disember lepas telah memutuskan penggunaan rokok elektronik dan vape adalah haram. Sebelum ini, Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan hukum penggunaan rokok elektronik dan vape adalah haram setelah membuat pertimbangan daripada semua sudut termasuk syariah, perubatan dan saintifik serta unsur pembaziran dan budaya tidak sihat. Mercedes-Benz Malaysia hari ini mengumumkan tidak akan menaikkan harga bagi seluruh kenderaannya pada permulaan tahun baharu ini. Menurut pembuat automotif premium terkemuka itu, ia akan terus memantau kesemua faktor yang mempengaruhinya.
Syarikat itu turut mengumumkan kenderaan hybrid mewah pemasangan tempatan iaitu S400L Hybrid dan E300 Blue Tech Hybrid diberi lanjutan pengecualian duty import dan cukai excise. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Klaus Wiener berkata syarikat tersebut gembira atas pemberian pengecualian itu dan akan terus melabur di Malaysia menyokong aspirasi negara untuk menjadi hub kenderaan cekap tenaga atau EEV. Dr. Klaus berkata hibrid yang dikeluarkan secara tempatan itu pastinya bukti kerjasama erat antara Mercedes-Benz Malaysia dan pemegang kepentingan automotif tempatan dari segi produk dan pengetahuan teknologi. Sejak 2003, Mercedes-Benz Malaysia melabur lebih 800 juta ringgit untuk pemasangan, pengedaran dan pemasaran kenderaan penumpang Mercedes-Benz di Malaysia menurut kenyataan itu. Ringgit ditutup lebih rendah berbanding dolar Amerika hari ini berikutan sentimen negatif yang dipengaruhi ketegangan geopolitik di antara Iran dan Arab Saudi. Pada jam 5 petang, unit tempatan itu jatuh kepada 4.3450 berbanding 4.2900 pada Khamis. Peniaga berkata pasaran pertukaran asing tempatan ditutup pada Jumaat sempena Tahun Baru. Ketegangan yang semakin meningkat di antara kedua-dua negara menyebabkan pelabur memberi tumpuan kepada mata wang kurang berisiko. Menurut peniaga, kebanyakan mata wang sedang muncul Asia diniagakan lebih rendah pada hari pertama dagangan Tahun Baru, menjejaki data kilang China yang mengecewakan. Mata wang tempatan juga susut berbanding mata wang utama lain. Ia turun berbanding dolar Singapura kepada 3.0513 bilion daripada 3.0367 pada Khamis dan jatuh kepada 6.4171 bilion daripada 6.3604 berbanding Pound Britain.